Isu keciciran dalam kalangan murid orang asli adalah satu permasalahan yang tidak pernah selesai dalam konteks pendidikan di Malaysia. Sama ada sebelum pandemik atau sesudahnya, isu ini masih tiada kesudahannya. Maka, mengambil inisiatif sebagai masyarakat yang prihatin, pada hari ini, kumpulan kami akan membincangkan mengenai isu pembelajaran atas talian yang menjadi salah satu punca keciciran pelajar orang asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentangan kami pada hari ini akan meliputi kandungan seperti abstrak kajian, pendahuluan, pernyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, metodologi dan dapatan kajian, perbincangan serta cadangan kajian dan juga akhir sekali kesimpulan daripada kajian yang telah kami jalankan. Abstrak kajian. Kajian ini dilakukan adalah bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembelajaran atas talian yang menjadi penyebab keciciran bagi pelajar orang asli. Kajian ini melibatkan 74 orang responden daripada pelbagai tahap pendidikan. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti masalah pembelajaran atas talian yang menjadi salah satu punca keciciran murid orang asli, mengkaji kesan pembelajaran atas talian terhadap komuniti orang asli dan merungkaikan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid orang asli ketika menjalani pembelajaran atas talian. Kaedah kajian ini adalah berbentuk kualitatif di mana kaedah instrumen tinjauan melalui Google Form telah dilakukan terhadap masyarakat setempat serta kaedah menganalisis kandungan dokumen daripada internet telah digunakan. Pengenalan. Pengisytiharan situasi pandemik akibat penularan wabak COVID-19 telah memberi kesan langsung terhadap semua sektor termasuk sektor pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi telah memutuskan agar semua pembelajaran dan pengajaran dilaksanakan secara dalam talian dan semua aktiviti PDP bersemuka ditangguhkan. Keputusan ini telah mengubah mood pembelajaran dan pengajaran daripada pembelajaran secara bersemuka kepada pembelajaran dan pengajaran atas talian. Susulan daripada penularan wabak COVID-19 ini, antara golongan yang paling terjejas adalah pelajar dalam kalangan orang asli. Antara yang paling kerap didengar adalah ketidakmampuan murid untuk mengikuti kelas atas pelbagai faktor, misalnya liputan internet yang buruk selain akses kepada peranti yang digunakan. Dua faktor ini dialami oleh kebanyakan murid di kawasan pedalaman termasuk orang asli. Justru, kajian ini dijalankan untuk mengkaji apakah cabaran dan kesan yang dihadapi oleh murid orang asli ketika belajar atas talian. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi merapatkan jurang keciciran belajar dalam kalangan orang asli supaya minat dan bakat murid orang asli tidak disia-siakan begitu sahaja disebabkan masalah ini. Pernyataan masalah. Yang pertama, cabaran pembelajaran atas talian yang menjadi salah satu punca keciciran murid orang asli. Pembelajaran atas talian mempunyai ciri dan cara yang berbeza berbanding pembelajaran secara bersemuka. Oleh itu, terdapat beberapa masalah dan cabaran yang dapat dikenal pasti daripada kajian ini yang menjadi punca keciciran murid orang asli dalam pembelajaran secara atas talian. Seterusnya, kesan dan impak pembelajaran atas talian terhadap komuniti orang asli. Menyenaraikan kesan yang diterima oleh komuniti orang asli jika pembelajaran dilakukan atas talian. Kesan yang diterima termasuklah kesan positif dan kesan negatif. Dan akhir sekali, langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid orang asli ketika menjalani pembelajaran atas talian. Mengetahui langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid orang asli ketika menjalani pembelajaran atas talian. Berdasarkan langkah yang diperolehi, sejauh manakah hak dan kebajikan masyarakat orang asli, terutama murid orang asli, sentiasa terjaga oleh pihak yang bertanggungjawab. Seterusnya, kita beralih kepada objektif kajian. Terdapat 3 objektif yang kami ingin capai ketika menjalankan kajian ini. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti masalah pembelajaran atas talian yang menjadi punca keciciran murid orang asli. Keduanya, kami ingin mengkaji impak pembelajaran atas talian terhadap komuniti orang asli. Dan yang terakhir, ialah bagi menyatakan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah pembelajaran atas talian bagi murid orang asli. Jadi, bagi mencapai objektif kajian, kami harus mengemukakan beberapa persoalan dan mencari jawapan bagi setiap persoalan. Persoalan pertama adalah, adakah pembelajaran atas talian menjadi punca keciciran pelajar orang asli? Yang kedua, apakah kesan yang bakal dihadapi oleh komuniti orang asli jika pembelajaran atas talian masih diteruskan? Dan soalan ketiga berbunyi, apakah tindakan yang boleh diambil bagi mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelajar orang asli? Seterusnya, kita akan melihat metodologi kajian yang digunakan untuk menjayakan kajian kami pada kali ini. Terdapat 2 metod yang digunakan, iaitu menggunakan kaedah kualitatif dengan menganalisis data-data primer dan juga sekunder. Kami menjalankan soal selidik menggunakan Google Form yang telah melibatkan seramai 74 orang responden yang mempunyai pelbagai jenis latar belakang pendidikan. Kaedah kualitatif sesuai digunakan dalam kajian ini kerana ia hanya menggunakan skop atau sampel yang kecil dan tidak melibatkan ramai responden. Metod yang kedua adalah dengan menggunakan kaedah analisis. Kami menganalisis beberapa dokumen dan juga artikel yang terdapat di laman sesawang serta internet. Daripada situ, kami mendapat maklumat dan informasi yang diperlukan bagi menjayakan kajian kali ini. Bagi dapatan kajian, kami menerima maklum balas daripada 73 orang responden. 68.9% daripada 73 orang responden tersebut merupakan pelajar perempuan, manakala selebihnya 31.1% adalah pelajar lelaki. Dari segi tahap pendidikan pula, kami menerima pelibatan yang paling banyak daripada pelajar
peringkat ijazah sarjana muda iaitu sebanyak 81.1%, diikuti dengan STPM, matrikulasi dan asasi sebanyak 10.8%, diploma sebanyak 4.05%, Sijen Pelajaran Malaysia SPM sebanyak 2.7% dan akhir sekali STPM sebanyak 1.4%. Sebelum menanyakan berkaitan isu pembelajaran di atas talian, kami mengemukakan 2 item soalan bagi mendapatkan gambaran kasar tentang pengetahuan responden mengenai orang asli. Berdasarkan data yang diperolehi, didapati bahawa 54.1% responden mempunyai pengetahuan yang kukuh berkaitan suku dan kumpulan besar orang asli. Di kawasan tempat tinggal orang asli pula, sebanyak 71.6% berpendapat bahawa orang asli tinggal di kawasan pedalaman untuk mengekalkan budaya tradisi nenek moyang mereka. Manakala 28.4% pula berpendapat bahawa orang asli tinggal di kawasan kampung yang sudah maju tetapi masih mempunyai kemudahan yang kurang. Seterusnya, bagi memperoleh pandangan responden berkaitan cabaran orang asli dalam sistem pendidikan atas talian, kami menyediakan 5 jawapan yang berbeza. Pelajar dibenarkan memilih sebarang jawapan yang mereka rasa merupakan cabaran utama bagi murid orang asli. Berdasarkan hasil yang diperolehi, sebanyak 73 orang responden bersamaan dengan 98.6% bersetuju bahawa masalah capaian internet merupakan cabaran utama bagi murid orang asli dalam sistem pendidikan atas talian. Diikuti dengan isu tahap kemahiran teknologi yang rendah sebanyak 64 responden, kurang bimbingan dan sokongan orang sekeliling sebanyak 45 responden, isu penguasaan bahasa yang lemah sebanyak 37 orang responden, dan akhir sekali tiada minat untuk belajar sebanyak 21 responden. Bagi kesan pembelajaran atas talian terhadap murid orang asli, kami juga menyediakan 5 jawapan yang berbeza supaya pelajar boleh memilih sebarang jawapan yang mereka rasakan merupakan kesan utama daripada pembelajaran atas talian. Tidak mendapat hak pelajaran yang sewajarnya telah menerima bilangan responden yang tertinggi iaitu sebanyak 62 orang responden, diikuti dengan minat untuk belajar berkurang sebanyak 50 responden, menjadi lebih kreatif untuk menuntut ilmu sebanyak 34 responden, menjejaskan ekonomi orang asli sebanyak 22 responden, dan terdapat seorang responden yang berpendapat bahawa pembelajaran atas talian menyebabkan tiada rangkaian internet yang baik di kawasan kediaman. Akhir sekali, kami juga bertanyakan pendapat responden berkaitan langkah-langkah yang dianggap dapat mengatasi masalah pembelajaran atas talian bagi murid orang asli. Secara keseluruhannya, dapat saya simpulkan kepada 4 poin utama. Yang pertama, responden berpendapat bahawa pihak kerajaan perlu menambah baik sistem telekomunikasi di kawasan penempatan orang asli supaya capaian internet dapat diakses dengan mudah. Yang kedua, pihak kerajaan perlu memberi bantuan peneranti elektronik kepada para pelajar yang memerlukan. Yang ketiga, pihak kerajaan juga perlu memberikan pendedahan tentang penggunaan teknologi masa kini kepada masyarakat orang asli. Dan yang terakhir sekali, responden berpendapat bahawa murid orang asli perlu diberikan kelonggaran untuk melaksanakan sesi pembelajaran secara bersemuka. Seterusnya, perbincangan. COVID-19 telah membawa perubahan yang besar dan secara mendadak. Hal ini telah mewujudkan keterbatasan dan kekangan khususnya kepada pelajar yang tidak mempunyai capaian internet, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan luar bandar atau di penempatan orang asli. Oleh itu, di sini kami lampirkan beberapa cadangan sebagai langkah penambahbaikan bagi pendidikan atas talian bagi pelajar orang asli. Cadangan yang pertama adalah pihak kerajaan memberikan bantuan peranti kepada murid yang kurang berkemampuan. Hal ini kerana tanpa peranti mudah alih seperti komputer riba atau telefon pintar, pembelajaran atas talian adalah mustahil untuk dilaksanakan. Oleh itu, para guru boleh melakukan tinjauan ke atas murid orang asli bagi mengenal pasti bilangan murid yang tidak mempunyai sebarang gadget untuk mengikuti pembelajaran atas talian. Seterusnya, memaklumkan masalah tersebut ke pihak atasan agar pihak atasan yang bertanggungjawab dapat menyediakan kemudahan peranti yang secukupnya kepada murid-murid yang memerlukan. Selain itu, guru juga boleh menetapkan masa yang sesuai yang mana murid boleh menggunakan gadget yang terdapat di rumah mereka. Hal ini kerana secara logiknya, pasti sekurang-kurangnya seorang ahli keluarga murid mempunyai telefon mudah alih di rumah. Ada kalanya sebab kepada murid tidak mempunyai gadget adalah kerana gadget itu tidak dapat digunakan pada waktu kelas berlangsung. Oleh itu, guru boleh menetapkan masa yang sesuai yang mana murid boleh menggunakan gadget tersebut. Berikan peluang kepada murid untuk melaksanakan pembelajaran pada bila-bila masa yang sesuai. Dan yang kedua adalah penambahbaikan capaian internet di kawasan penempatan orang asli. Pembelajaran di atas talian menuntut murid untuk menggunakan data internet. Sekiranya terdapat banyak bahan media yang dikongsikan oleh guru, maka murid perlu membuat turun bahan dengan data yang banyak. Oleh itu, usaha menaik taraf rangkaian telekomunikasi kepada perkhidmatan 4G perlulah dilaksanakan di setiap perkampungan orang asli di Malaysia bagi membolehkan mereka menikmati capaian internet yang lebih baik. Selain itu juga, guru boleh meminimalkan saiz bahan yang dikongsikan kepada pelajar dengan melebihkan bahan berbentuk gambar. Tetapi jika berkeperluan untuk berkongsikan video, guru boleh memasukkan bahagian video yang penting dan relevan sahaja. Atau guru juga boleh menghantar maklumat dan rumusan isi pengajaran dalam bentuk teks. Cadangan yang terakhir adalah pelaksanaan kempen kesedaran akan kepentingan pendidikan dalam kalangan orang asli. Cabaran dan kekangan yang dihadapi oleh murid orang asli boleh mematahkan semangat mereka untuk menuntut ilmu. Justeru, program motivasi ibu bapa dan murid orang asli perlu diperkemaskan dan dilaksanakan segera mungkin. Ini kerana murid orang asli memerlukan bimbingan dan motivasi untuk memajukan diri mereka sendiri serta meyakinkan kebolehan mereka terutamanya di era pembelajaran atas talian ini. Selain itu, kempen kesedaran tentang kepentingan pendidikan dalam kalangan orang asli boleh diadakan bagi memotivasikan ibu bapa orang asli. Hal ini supaya pendidikan anak-anak mereka diutamakan. Dan program seperti ini juga dapat menghapuskan pemikiran negatif masyarakat orang asli terhadap pendidikan. Pelancaran kelas dewasa orang asli, KEDAP, PENAM yang dilancarkan pada tahun 2008 telah mengurangkan kadar buta huruf dalam kalangan orang asli. Kelas itu adalah sebahagian daripada wahana membantu ibu bapa dalam pendidikan asas iaitu mengira, menulis dan membaca. Oleh itu, program seperti ini perlulah diteruskan dan ditambah baik dari semasa. Hasil daripada kajian yang telah dilakukan, masih lagi terdapat pelajar dalam kalangan orang asli yang menghadapi kesukaran untuk mengikuti pembelajaran atas talian.
Oleh itu, kami bercadang untuk menjalankan kajian tindakan seterusnya dan mencari langkah baru bagi membantu pelajar daripada golongan orang asli bagi mengatasi masalah tersebut. Antara cadangan kajian yang boleh dibuat ialah membuat soal selidik kepada beberapa orang responden daripada golongan orang asli. Dengan cara ini, kami dapat mengetahui masalah sebenar yang dihadapi oleh orang asli ketika pembelajaran atas talian dijalankan. Selain itu, kami juga akan menjalankan temu ramah dengan penghulu atau batin. Hal ini dapat membantu kami berinteraksi secara langsung dan mengetengahkan cadangan agar hak pendidikan orang asli tidak diabaikan. Akhir sekali, kami juga bercadang untuk membantu orang asli secara langsung tentang cara penggunaan peranti pintar. Memandangkan kekurangan kemahiran dalam penggunaan teknologi merupakan salah satu cabaran terbesar mereka. Perkara yang boleh dilakukan ialah dengan mengadakan seminar, ceramah atau kelas khas khusus untuk pelajar orang asli tentang cara menggunakan peranti pintar. Secara kesimpulannya, pembelajaran atas talian merupakan faktor terbesar bagi isu keciciran dalam pembelajaran bagi pelajar daripada golongan orang asli. Contoh-contoh yang membuktikan perkara tersebut adalah apabila terdapat pelajar orang asli yang tidak mampu memiliki sebarang jenis peranti pintar untuk menyertai kelas secara atas talian. Selain itu, terdapat juga pelajar yang menghadapi cabaran seperti tidak mendapat sambungan internet. Hal ini tidak sepatutnya berlaku kerana orang asli juga berhak mendapat ilmu seperti rakyat yang lain. Oleh itu, bagi mengatasi masalah ini, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah membantu sesama rakyat, terutamanya orang asli. Kita perlulah membantu mereka memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Dengan cara ini, kita dapat melahirkan lebih ramai ilmuwan yang dapat memajukan Malaysia dalam sektor pendidikan. Sekian, terima kasih.